Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Zulailmi bin Kasim, nombor ID Matrix 283846. Hari ini saya membentangkan pengenalan infografik kami. Media massa merupakan salah satu alat untuk menyebar informasi, pesanan, pendapat, rumor, gosip, propaganda dan sebagainya kepada masyarakat secara keseluruhannya. Media massa di zaman era globalisasi ini, dengan adanya televisyen, radio, majalah, telefon bimbit yang canggih mengakibatkan berita yang tersebar semakin tidak berkualiti. Bahkan kadang-kadang terdapat kes penipuan secara online. Ancaman jenayah cyber merupakan masalah pandemik yang tersebar luas dalam kalangan pengguna media sosial di Malaysia. Pemalsuan identiti profil menerusi saluran media sosial oleh penjenayah bagi menjalinkan hubungan cinta kepada pengguna semakin sukar dibendung. Justru, pengalaman individu yang menjadi mangsa jenayah cinta cyber amat memberi kesan dari segi kewangan dan mental. Macau scam juga salah satu jenayah teknologi yang dilakukan, iaitu penipuan wang dalam talian. Sekian daripada saya. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Feron Afrigistan, nombor kad matrik 283738. Okey, saya akan membentangkan tentang objektif infografik yang telah kami jalankan. Objektif kajian ini bertujuan untuk mengkaji tentang isu penipuan di dalam talian dalam kalangan masyarakat. Secara terperincinya, objektif kajian ini seperti berikut. Yang pertama, mengenal pasti tingkah laku yang mendedahkan golongan masyarakat tanpa mengira umur, jantina dan bangsa kepada risiko jenayah cyber. Yang kedua, mengenal pasti pengalaman jenayah cyber dalam kalangan masyarakat. Yang ketiga, menganalisis kesan jenayah cyber kepada masyarakat. Yang keempat, mengkaji jumlah masyarakat di negara kita yang menjadi mangsa kepada skamer. Dan yang terakhir sekali, mengenal pasti punca jenayah cyber yang semakin berleluasa di negara kita. Okey, sekian itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Izzam bin Zaid, nombor matrik 283805 akan membentangkan maklumat dan fakta isu bagi penipuan dalam talian. Dalam kenyataan, KDNHCP menerusi laman seseorang berita harian pada 4 Ogos yang lalu menyatakan penipuan atas talian merupakan aduan tertinggi tercatat dalam kementerian itu. Hal ini kerana rata-rata masyarakat semenjak COVID-19 melanda, mereka lebih gemar menggunakan transaksi dalam talian yang menyebabkan semakin berkembang sektor e-dagang ini. Antara kesan buruk yang diterima adalah pengguna secara tidak langsung akan terjerumus dalam penipuan dalam talian seperti scammer. Fakta isu. Pada 20 Mac 2022 yang lalu, Kepala Batas Pulau Pinang, seorang penuntut FBTA kerugian sebanyak 780 terpedaya dengan sedikit penjualan penutup hidung. Pada 4 April 2020 yang lalu, Pengarah JSPT Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Zakaria Ahmad menyatakan terdapat penipuan dan penjualan topeng muka secara pengiklanan di laman sosial seperti Facebook. Pada 13 April 2020, taktik baharu digunakan sedikit penipuan dalam talian untuk mendapatkan maklumat seperti perbankan masa. Terdapat 6 laporan polis dibuat. 16 April 2022 yang lalu, pelaksanaan PKP memaksa masyarakat untuk menggunakan platform atas talian dan kesan buruknya ialah penipuan berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya TZ Azral bin Basin, nombor kad matrix 284001. Jadi di sini saya akan menerangkan mengenai jenis kes penipuan. Okey, setelah mengenal pasti beberapa peratus jenis kes penipuan yang terdapat di dalam soal selidik yang telah dibuat. Jadi antara jenis-jenis kes penipuan yang telah terjadi di dalam negara, yang paling besar yang kita tahu iaitu Macau Scam. Jadi Macau Scam ini melibatkan ramai mangsa di dalam negara Malaysia. Penipuan terbesar ini menjadi topik yang hangat dalam negara beberapa bulan yang lepas. Okey, seterusnya Love Scam. Love Scam ini, Love Scam banyak juga terjadi di dalam negara yang menjadi mangsanya adalah mereka-mereka yang
tidak mempunyai pasangan. Di mana kes-kes ini lebih kepada pengaruh dalam mempunyai pasangan. Jadi mereka telah ditipu dan menjadi mangsa love scammer ini. Okey, seterusnya kon e-dagang. Kon e-dagang seperti yang kita tahu sistem perniagaan atau jual beli di dalam talian. Jadi banyak sangat kes zaman sekarang yang melibatkan kon e-dagang ini. Jadi mangsa-mangsa yang terlibat adalah mangsa-mangsa yang ingin melakukan proses jual beli menerusi talian. Dan yang lain-lain sebanyak 37.9%. 37.9% ini meliputi pelaburan, selain itu permainan-permainan di dalam talian. Jadi banyak juga yang telah terjadi di dalam negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Ili Amira binti Ismail. Nombor metrik 291069 akan membentangkan berkenaan perbincangan dapatan perlu dikaitkan dengan mana-mana domain analisis falsafah, iaitu logik insan, psikologi, metafizik dan epistemologi, atau dengan mana-mana bab dalam kursus ini. Kumpulan kami memilih pendekatan logik ini kerana pendekatan ini amat sesuai dengan pemilihan tajuk. Selain itu, logik adalah pengkaji tentang argumen yang terdiri pada premis dan kesimpulan. Perbincangan dapatan juga perlu dikaitkan dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan rukun negara. Pada falsafah pendidikan kebangsaan terdapat 4 perkara, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Dari segi jasmani, misalnya isi penutupan talian ini banyak ke arah yang lebih negatif daripada positif. Contohnya, jika seorang individu tersebut telah ditipu oleh skamer tersebut, ia boleh membuat individu tersebut jatuh sakit atau mungkin kemurungan. Dari segi emosi, misalnya jika individu tersebut terjebak dengan love scammer, sebagai contoh, Liza bernama sebenar telah terjebak dengan love scammer di mana dia telah terjebak dengan isu love scammer ini melalui satu posting di media sosial. Maka apabila proses pengenalan dalam talian bermula, maka bermula episod di mana Liza sanggup melambungkan duit beratus-ribu ringgit hasil daripada janji scammer love ini. Dari segi emosi, ini kerana ia mengambil hak seseorang dengan cara mengambil harta dengan cara yang batil. Dari segi intelek, isu ini dapat membentuk satu wilayah yang boleh mempengaruhi generasi akan datang dengan perkara negatif jika tidak dibendung. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Zulelmi bin Kasim, nombor ID Matrix 283846. Hari ini saya membentangkan dan membincangkan dapatan kajian juga dapat dikaitkan dengan rukun negara. Seperti yang kita tahu, rukun negara mempunyai 5 prinsip rukun negara. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan, dan yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara, dan yang ketiga, keuluran perlembagaan, dan yang keempat, kedaulatan undang-undang, dan yang akhir sekali, kesopanan dan kesusilaan. Sekian daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai faktor umur yang terlibat dalam dan menjadi mangsa jenayah penipuan dalam talian. Mengikut kaji selidik, golongan wanita profesional yang berumur antara 30 hingga 50 tahun yang banyak terlibat dan menjadi mangsa kerana menjalinkan cinta di dalam alam maya. Menurut carta, sebanyak 75% telah dicatatkan. Ini kerana layanan manis dan santunan emosi yang diberikan oleh pasangan dalam alam maya tersebut berjaya memperdayakan mereka. Jadi seterusnya sebanyak 15% telah dicatatkan, iaitu meliputi mereka yang berada dalam lingkungan umur 51 tahun ke atas, terutama sekali mereka yang kurang pendedahan mengenai penggunaan internet dan juga sukar untuk melakukan transaksi. Dan yang terakhir, sebanyak 9% telah dicatatkan, iaitu meliputi mereka yang berumur 20 tahun ke bawah, iaitu mereka lebih
mahir mengenai selok-belok dalam penggunaan internet, ataupun selain itu, kebanyakan mereka hanyalah pelajar ataupun masih berada di bawah jagaan ibu bapa, menjadikan mereka sukar untuk menjadi mangsa penipuan talian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Salmi binti Wahid, nombor matrik 283339. Hari ini akan membentangkan langkah-langkah penyelesaian isu penipuan skema. Yang pertama adalah mengadakan kempen pendidikan dan perkongsian maklumat tentang penipuan pelaburan yang berterusan bagi mencegah mangsa penipuan. Yang kedua, penerima maklumat perlu menapis maklumat yang diterima terlebih dahulu bagi mengelakkan daripada membuat keputusan yang akan merugikan mereka pada masa hadapan. Yang ketiga, bagi memastikan kesahihan maklumat, hendaklah mengamalkan critical listening atau menjadi pendengar kritis yang menilai dan menganalisi maklumat tersebut. Yang keempat, berhati-hati apabila mendedahkan maklumat peribadi seperti nombor kad kredit, nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan sebagainya. Nombor 5 yang terakhir adalah mempunyai aplikasi panggilan iaitu Truecaller atau aplikasi yang lain di telefon. Dapat membantu pengguna mengenal pasti status nombor telefon sebelum menerima serta menyekat panggilan penipuan. Secara keseluruhannya, rakyat Malaysia sebenarnya perlu berbangga dengan wujudnya teknologi yang canggih pada zaman sekarang ini. Tetapi, ada segelintir masyarakat telah menyalahgunakan IT yang menyebabkan ramai masyarakat tertipu dan terperdaya melalui pelbagai isu penipuan dalam talian seperti kon e-dagang, love scammer dan macau scammer. Oleh itu, bagi mereka yang menjadi mangsa penipuan juga mestilah berhati-hati dan mempunyai pengetahuan tentang cara-cara keselamatan IT serta bijak menggunakannya. Selain itu, ibu bapa juga perlulah memainkan peranan yang penting dalam memantau setiap pergerakan anak-anak mereka di dalam dunia teknologi ini bagi mengelakkan daripada mereka menjadi mangsa jenayah atau penjenayah penipuan dalam talian. Justru itu, rakyat Malaysia perlulah bersatu hati dan berganding bahu dalam mencegah penipuan yang berleluasa ini agar rakyat Malaysia terus aman dan damai. Sekian, itu sahaja daripada grup kami. Assalamualaikum.